Oke geng, hai assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Macam biasa hari ini aku nak tunjuk satu ilmu untuk korang mengenai pulse coil. Sebab mungkin ramai di luar sana yang belum faham cara kerja pulse coil ni dan ciri-ciri pulse coil ni rosak. Oke, kita lanjut di sini kita ada satu pulse coil untuk motor Yamaha, dan untuk setiap motor, tak kiralah fuel injection ataupun carburetor, pulse coil ni kena ada. Oke, tak kira apa-apa jenis motor, pulse coil ni kena ada. Senang cerita, pulse coil ni di setiap motor mesti ada. Kalau pulse coil ni tiada, motor tak akan boleh hidup. Oke, sebab yang ni yang bagi signal. Yang ni dia punya wire, dia akan masuk ke CDI, langsung ke CDI. Apa-apa jenis motor, wire dia ni merah putih ni, dia terus masuk ke CDI. Itu yang korang kena faham Dan pulse coil ni dia tidak bergantung dengan coil, magnet ataupun bateri. Dia tiada bergantung macam tu. Pulse coil ni kerja dia sendiri, single lah, senang cerita single. Dia tidak bergantung dengan coil ataupun bateri. Contoh bateri rosak ataupun coil yang rosak, pulse coil ni akan memberi signal, sentiasa memberi signal. Tak kira apa-apa yang rosak, yang ni masih memberi signal. Untuk kita cek pulse coil rosak atau tidak, korang boleh menggunakan lampu LED macam ni. Masukkan ke soket. Ni soket dia, dan ni wire dia. Oke, untuk cek pulse coil korang boleh sambil engkol. Contoh, kamu nak cek pulse coil ni beri signal ataupun tidak, korang boleh menggunakan lampu LED, cucuk ke soket dia. Lepas tu kamu engkol. Kamu engkol sebab ni dalam keadaan dalam motor Yang ni kita tunjuk di luar. Jadi kita menggunakan ni sebagai magnet. Korang boleh ketok macam ni. Tuh. Dia menimbulkan cahaya. Oke, kita matikan flash dulu untuk memudahkan kamu tengoklah cahaya tuh. Tuh. Dia menimbulkan cahaya. Dia punya current ni tak besar tak besar. Dia kecil. Mungkin dalam 3 volt macam itulah, 0.3 volt. Tak silap. Aku pun lupa ingat jugalah. Tapi yang jelas memang current dia kecil. Jadi bila kamu guna mentol macam ni, memang tak boleh hidup sebab mentol macam ni dia berat. Dia kena guna current yang besar. Jadi untuk yang ni LED dia ringan. Jadi sesuai lah bila kamu nak test pulse coil ni rosak atau tidak, korang boleh gunakan LED dan guna cara macam ni lah. Contoh pulse coil ni bila dia rosak, memang confirm api tak ada. Kamu ganti coil pun, ganti bateri, ganti CDI, ganti coil plug pun tetap juga tak boleh ada api. Sebab ni tiada signal. Pulse coil ni fungsi dia untuk memberi signal bila waktu api tu keluar. Contoh, bila pulse coil ni rosak, memang jelaslah motor tak ada api. Motor tak ada api sebab apa? Dia tak boleh bagi signal. Dia tak boleh perintah CDI itu untuk mengeluarkan percikan api. Macam tu lah dia punya cara kerja. Pulse coil ni memerintah CDI untuk mengeluarkan percikan api. Sebab tu wire dia ni direct ke CDI. Lepas tu masuk ke CDI. CDI ni bagi signal kepada coil plug untuk mengeluarkan percikan api. Macam tu dia punya cara kerja. Jadi yang ni dia tidak bergantung dengan coil ataupun bateri ataupun mana-mana part. Dia tidak bergantung. Dia single lah. Kerja dia sendiri. Sampai masa bila magnet berpusing, kena dia punya tonjolan tu, dia akan bagi signal yang ni. Oke, tonjolan magnet yang ni. Mana-mana magnet dia ada yang ni untuk version carburetor. Jadi bila ni tepat dengan yang ni, dia berselisih macam ni, berkena, dia akan beri signal lah, dia akan hidup. Dia beri signal kepada CDI. Itu dia punya kerja. Jadi contoh, bila pulse coil ni rosak, dia tak rosak lah 100%, contoh 50%, dia akan menimbulkan ciri-ciri motor tu bila panas dia akan mati tiba-tiba. Mati tiba-tiba. Bila kamu engkol 1, 2, 3 kali engkol, dia akan hidup lah. Dia hidup semula macam biasa. Tapi nanti bila jalan lagi, kamu jalan dalam keadaan enjin panas, dia akan mati. Kadang-kadang ciri-ciri dia pulse coil ni rosak. Apalagi kalau motor-motor lama, contoh ES5 high power, dia selalu jadi macam tu. Pulse coil ni lemah. Bila pulse coil ni lemah, dia akan detect lah CDI ni akan mematikan motor tu. Macam tu. Dia tak bagi signal kepada CDI. Jadi motor tiba-tiba mati. Begitu juga dengan bila motor terlalu teruk semput dia, kamu rem pun macam mana, dia teruk semput dia macam putus-putus, kamu boleh cek lah pulse coil ni. Sebab pulse coil ni kita susah nak ukur lah. Dia punya volt ni dia tune atau tidak, aku belum dapat tunjuk dengan korang lah. Tapi yang jelas aku selalu cek menggunakan lampu LED
Bila lampu LED dia hidup dengan terang, bermakna volt dia tu kuat dan normal, macam tu. Jadi di sini video yang kita tunjuk ni sebenarnya cara cek pulse coil dan cara kerja dia macam mana. Jadi kamu boleh faham. Contoh bila pulse coil ni rosak 100%, tiada menimbulkan signal, dia tiada api ke sini, ke coil. Okey, dia tiada api ke coil. Jadi bila kamu cek api dari CDI, kan CDI ni dia ada api keluar masuk ke coil. Contoh nih, wire orange. Bila semua dalam keadaan normal, wire orange ni untuk motor Yamaha dia akan mengeluarkan percikan api di sini. Jadi contoh bila kamu cabut, lepas tu kamu touching ke body, sambil kamu engkol on kunci, yang ni tidak mengeluarkan percikan api, jangan kamu salahkan CDI. Tak bermakna CDI yang bermasalah. Selalunya ada ya orang yang selalu anggap CDI ini bermasalah bila tiada api wire orange ni. Sedangkan pulse coil bila dia bermasalah, dia tidak akan mengeluarkan percikan api juga bagian ni, orange. Jadi jangan salahkan tipa teh. Pastikan kamu cek betul-betul. Bila tiada api bagian ni, kamu kena pastikan dulu. Cabut soket pulse coil, tes macam ni. Tes, jangan langsung tukar CDI. Takutnya nanti pulse coil yang bermasalah, kamu ganti CDI, kamu yang pusing. Pusing dan tambah rugi, macam tu. Jadi cek dulu bagian ni soket. Bila kamu engkol, ini kamu udah masukkan pin LED hidup, bermakna confirm CDI bermasalah, macam tu. Jangan ganti kalau tak confirm, nanti kamu yang rugi. Sebab tu video yang kita tunjuk selalu nih untuk kebaikan kamu lah. Aku tak mau kamu tengok video aku, kamu salahkan video aku. Rupanya kamu yang tersilap. Kita dah banyak kali tunjuk. Sebenarnya aku dah pernah tunjuk video macam ni, tapi video tu dah lama, jadi kita tunjuk lagi sebab follower baru kita mungkin tak pernah tengok lagi. Aku harap korang boleh faham mengenai pulse coil, cara kerja dan ciri-ciri pulse coil rosak. Oke, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Aku harap korang boleh doakan aku supaya cepat sehat seperti biasa dan boleh bekerja dan membuat video untuk orang. Oke, thank you. Jumpa di next video.